أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خاص نفسه بالدوام ومن علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخلق من نوره نور حبيبه محمد المصطفى مختار صلى الله عليه وآله وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وخاتم النبيين من ابن عبد الله. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang Ustaz kasihi, lagi dimuliakan pengurusi baru kita Masjid Tariq Beziak yang bahagia Cik Zul bersama timbalannya, yang dikasihi imam bila-bila dan juga ahli-ahli jawatan kuasa masjid bersama pegawainya, yang dibarisi ahli-ahli jemaah, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, ayah haji, bapak-bapak, abang-abang, sahabat-sahabat, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu sebelum kita teruskan kuliah minggu kita, apakah salahnya terlebih dahulu kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi diberi peluang dan diberi masa untuk kita meneruskan kehidupan dalam mencari redha Allah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ambillah kesempatan yang mana umat yang paling dicintai oleh Nabi kita sehingga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada umat terbaik, umat yang dikasih oleh Allah adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, walau bagaimanapun kehidupan setiap hamba tetap akan menerima ujian demi ujian, bermula pada Nabi Adam hinggalah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, tak terkecuali akan diuji oleh Allah SWT untuk dalam kehidupan kita sejauh mana kita dapat melalui liku-liku kehidupan tersebut. Ujian tersebut bukan merujuk kepada Allah Ta'ala tu saja-saja nak khianat kita, saja-saja nak persenda-sendakan diri kita, saja-saja ujian tersebut hanya seronok-seronok kepada Allah. Bukan. Ketahuilah bahawasanya segala ujian yang berlaku atas umat manusia seluruhnya, khusus untuk kita yang masih ada lagi ni, Allah nak menunjukkan, nak mempamerkan bahawa Dia tu kuasa. Jika Allah Ta'ala tak buat sebegitu, kita tak nampak Allah tu kuasa. Di mana kita telah mempelajari kitab-kitab yang bab sifat kudrat ni, yang terlebih dahulu kita telah belajar sifat wahdaniyah. Dah habis sifat wahdaniyah. Wahdaniyah muttasi pada zat, muttasi munfasi pada zat, muttasi pada sifat, munfasi pada sifat, munfasi pada af'al. Dan kita telah memahaminya, kita masuk pula tajuk baru, iaitu kudrat. Jika Allah Ta'ala tak tunjuk kudratnya,
Barangkali manusia lupa, tentunya lupa. Macam diri kita, di mana jika kita hidup tidak ada masalah. Contoh, hidup kita tidak ada masalah. Apa yang kita nak kita dapat, apa yang kita hajat kita boleh. Semua tak ada masalah. Jadi kita macam tak ada Tuhan, tak apa. Ibarat macam Tuhan tak ada kuasa. Nak muda boleh muda semula. Nak panjang umur boleh panjang umur. Ibaratnya begitu. Tapi tak jadi lagi tu. Apa kita hajat boleh tentu dapat. Nak panjang umur boleh tentu boleh panjang umur. Artinya ada halangan-halangan dan kekangan apa yang hajatan manusia itu terbatas. Kenapa? Kerana kita mesti ikut kehendak Allah. Antara yang kita nak melihat penegasan daripada Allah Ta'ala, bahawasanya Allah memberi penjelasan yang jelas kepada kita supaya kita tidak ragu-ragu bahawa kita akan diuji daripada Allah Azza wa Jalla. Antaranya yang berbunyi adalah surah Al-Baqarah ayat ke-100, ayat ke-214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. InsyaAllah kita tengok apa yang Tuhan nak bagi tahu kepada kita. Kata Allah Ta'ala, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Tu hari ni ramai manusia dia tak kisah pun aku semaya ke tidak ke, aku pun minum arak kau, dia tak perasan pun diri dia dicela. Sebab diri kita tuan-tuan akan berlaku asi, ini berlaku kemaksiatan atas diri kita ni dua perkara. Yakni asi jali dan asi khafi. Adapun asi jali, kita tahu kita berdosa. Dan orang lain pun tahu juga kita berdosa. Contoh kita minum arak, tahu kita berdosa. Dan orang tengok pun tahu kita berdosa. Itu jali. Yang kedua, khafi. Khafi ni kita tak tahu kita ni berdosa. Orang lain lah kita tahu. Tapi tetap kita berdosa dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi antara kedua ni, jali ke khafi ke, masih keadaan bersangka-sangka kita ni ahli syurga. Tidak kata orang aku ni ahli neraka, tak ada. Sebab tu orang yang tidak semaya dia kata aku nak terpecah nak semaya. Ibarat ia tempat nak semaya, nak masuk syurga. Sejahat mana dia pun ada masa dia kata nak insaf. Artinya pada harapan dia mungkin mati dia syurga. Begitu. Kita begitu juga hari ni. Tak. Kenapa kita dah semaya, kita dah buat apa yang kehendak Allah Ta'ala, syarat kita ikut semua, tapi tetap berdosa. Jika tidak kita iring dengan selalu dengan taubat, tuan-tuan, mungkin bakal susah sebab ibadat kita bukan molek sangat pun. Sebab tu sentiasa taubat kepada Allah Ta'ala supaya ibadat kita diterima. Jadi kata Allah Ta'ala, jangan kita nak menyangka bahawa kita ni akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu ujian-ujian dan cobaan-cobaan seperti yang telah berlaku pada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan ke harta benda, dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh pada agama Allah Azza wa Jalla. Okey, untuk kita buat postmortem. Tuan-tuan, hidup kita sentiasa diuji oleh harta. Kita tak boleh lari pada harta. Kerana harta susah dapat, kerana harta kita payah, harta begitu, harta begini. Dia uji harta.
Dan kita sama tahu macam mana ujian tu harta nak dapat harta bukan main payahnya tuan-tuan. Walaupun 10 sen, jika kita ikhtiar tak dapat 1 sen tak dapat duduk rumah dapat harta, susah. Jadi harta kena ikhtiar. Dalam ikhtiar dapatlah kita tuan-tuan. Ada orang ada dalam puluhan ribu, ada beliau ribu, ratus ribu dapat, tak ada masalah. Jika orang yang tidak ada ujian daripada harta, harta dia ada banyak juta, 10 juta, 2 juta, tidak ada masalah. Banyak harta, tidak ada masalah harta. Jadi dia akan diuji pula benda yang lain. Gapo dia? Ya, ujian dalam keadaan rumah tangga dia. Rumah tangga dia. Pasangan suami isteri. Biasalah kalau harta banyak, abang nak kahwin 2, abang nak kahwin 3. Retakkan rumah tangga dengan suami isteri. Itu yang berlaku tuan-tuan. Kalau tengok orang kaya mana sempat tidur di rumah. Ketika dulu yang tidur di rumah bergolo tidur di rumah. Gejolo kan benda nama. Dia tak sempat nak duduk rumah. Kulu kilik tidurlah kereta. Orang kaya. Patut orang kaya tidur di rumah, dia tidurlah kereta. Tuan-tuan. Yang tidur di rumah bergolo. Pasangan akan masalah, dah uji. Dan jika tidak ada ujian pasangan, alhamdulillah comel molek. Diuji pula pada anak-anak. Anak-anak akan ada masalah. Anak-anak begitu, anak begini. Ini banyak panjang cerita buat anak-anak. Kita boleh tengok anak ni masalah depan mata kita lah ni. Macam mana anak masalah? Di sekolahnya, di tepi-tepi jalannya, banyak. Dan anak tuan-tuan, subhanallah, bila dia ada masalah, kalau anak tu 10 orang, seorang yang masalah, semua akan huru-hara rumah tangga dia. Contoh, saya bagi contoh. Dia anak lain semua soleh-soleh, tahfiz, hafizah. Cuma satu dalam 10 orang, satu aku nak pergi kuda. Cukup lah. Cukup lah seorang tu lah. Huru-hara rumah tangga. Dan jika dia tidak ada ujian dari rumah tangga, anak-anak tak ada, anak comel-comel belakang, juruh molek, hormat pada ibu bapa, taat pada perintah Allah dan Rasul, maka ujian pula pada mertua dan ibu bapa. Dan dia akan ada masalah pula dengan mertua, dengan ibu bapa kita sendiri. Sehingga anak dia kaya, senang, anak-anak senang, bini senang, mak ujung kampung tak ambil tahu mak sendiri tu tak mak orang tua. Berapa banyak orang kaya letak mak bapa mak orang tua. Jadi masalah situ. Kalau mertua tak tahulah, kalau mak sendiri tinggal mak orang tua, walau atas sepatutnya begitu sebab dia dah kaya dah. Tuan-tuan, ni orang miskin masalah. Tidak ada masalah dengan mak dia, tengok orang miskin tak, dia sanggup putih kerja jaga mak dia. Orang kaya tak turun, tengok mak sakit kena sibuk mesyuarat, sibuk pergi overseas, sibuk, mak mati gitu. Itu hari Ustaz pergi hospital ziarah imam arwah imam Din Balut. Bila Ustaz pergi ziarah imam tu, sebelah orang kaya. Tuan-tuan, dia tu kaya dah, anak lagi kaya. Sebab dia kerja lagi, harta ayah dia ambil lagi, 2 kali kaya. Harta anak dia cari banyak dah, dan harta ayah dia ambil lagi. Harta kaya anak lagi pada pok. Tiba sakit, seorang tak ziarah anak-anak. Tu hak ayah kaya, kalau ayah miskin tak tahu. Tuan-tuan lah ni, kalau ayah miskin, mak miskin, dia tak pandai pun sengguh budak-budak ni. Hak budak learning ni. Kalau kita kaya ni, abah nak motor beres, abah nak kereta beres, dia rapat dengan kita. Kalau nak minta 10 jam berbayar, tak ada pitih, kita penyapu siapa, tak ada masalah. Itu biasalah, biasa. Jadi hari ni kita nak melihat bahawasanya ayah kita ataupun kita kalau miskin duduk di rumah sakit pula, masalah. Ni ayah kaya ni, anak tak mari juga. Anak kaya dah. Bila orang tanya mana anak-anak, tak ada dia tu. Dia bagi tahu duduk Amerika, duduk situ, duduk sini jauh. Email ni orang susah. Dia tu yang bukan kaya pun, untuk email. Berapa banyak hilang untuk email, bukan 3,000. Tapi orang ramai ziarah. Ramai orang ziarah untuk email tu tuan-tuan, sebab dia mengajar kitab. Subhanallah, orang mari hadiah handphonenya, sedekah duit. Penuh katil tu, siapa duduk luar tu. Orang sebelah dia teriak, tengok orang mari. Dia belah, dia kecil hati sebab anak tak mari.
Sakit ke apa? Sakit tak boleh kecil. Sakit yang tak boleh kecil. Kecil sekat batu karang. Oh, seksa tuan-tuan. Merasa nak mati. Cuba nak tahu macam mana sakit batu karang nak kecil tak boleh. Gelepah. Walaupun kaya, walaupun sesak, tetap gelepah. Tak usah kata orang kaya tak gelepah. Oh, kaya aku dah pitih, kaya sakit aku nak ngapitih ni, aku nak berubat. Tak. Banyak pitih boleh kata nak ubat penyakit tak boleh. Gaut tak boleh dah. Kecil manis tak boleh dah. Darah tinggi tak boleh dah. Pitih berlambak. Kecil manis tu dah. Boleh makan ikut orang macam aku suka nak makan. Pitih banyak boleh makan tapi tak boleh makan. Bahawa tuan-tuan, makan lebih sikit rebah. Mengata demo sepeta. Darah naik. Makanlah keadaan macam kesusah. Duduk bangun-bangun dengan duit tu cerita nak cerita. Akhirnya dia menangis, orang pergi rapat. Dia pun cerita. Orang pun tolong sabarkan dia. Alhamdulillah tuan-tuan, senyap teriak dia. Ceritanya macam tu. Diuji oleh ayah. Mak ayah kita akan diuji. Kita pun dalam keadaan diuji juga. Artinya harta tidak ada masalah, isteri tidak ada masalah. Apa lagi? Kita anak tidak ada masalah, mertua pula dengan ayah, mak. Dan jika mak mertua dan ayah tidak ada masalah, jiran-jiran rakan-rakan sahabat-sahabat anda masalah pula. Ya boleh orang sekeliling kita ni boleh kita menangis, orang sekeliling kita ni boleh kita senyum, orang sekeliling kita boleh kita bahagia. Orang sekeliling kita ni banyak ada di mahkamah ni sebab orang sekeliling orang menangis. Dia menangis kenapa dia tidak salah tapi dia kena salah. Menangis dia. Dia uji. Dia ni orang yang memang bersalah tapi boleh gelak dalam mahkamah. Kenapa? Kerana dia dibelak tidak bersalah, dia gelak. Artinya orang sekelilingnya boleh buat dia boleh gelak, boleh tersenyum. Ujian tu. Allahu akbar. Jika terlepas dengan ujian tu, kita akan diuji dengan kesihatan pula. Kesihatan kita ni diuji. Diuji kesihatan kita, sakit ni macam-macam. Lengus ni masuk darah macam-macam, kena kanser, kena COVID-19 contohnya begitu. Sakit tak huruf. Ada setengah tak pernah sakit, ada orang 90 tahun tak pernah sakit. Sakit biasa-biasa. Tak sakit apa ni berat-berat macam kanser, tak pernah mari pelik-pelik. Tapi kesihatan tetap diuji. Dan begitulah seterusnya. Jika kesihatan terlepas, dia akan pusing. Artinya manusia tak akan terlepas daripada ujian. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak tarik manusia dalam perhatiannya merujuk Allah tu Maha Kuasa. Contoh tuan-tuan, jika kita sakit tadi, pergi doktor tak boleh nak buat penyakit, kan tak boleh kesal. Ada satu mandu ladang LPPP, dia rebah dalam ladang. Sekarang ni arwah dah. Rebah ladang. Ustaz ada masa ketika Ustaz mandu dalam 2 bulan, cuba belajar di mandu dia 2 bulan. Masuk KPJ ni bukan hospital besar, KPJ. Tuan-tuan, hebat. Masuk KPJ, dia ambil air kecing, dia ambil alio, dia ambil peluh, ambil najis, ambil semua barang-barang yang dia ambil. Tak tahu penyakit gapo, tak tahu sakit ke benda-benda. Lah nak ambil air tulang, ambil air tulang, tak tahu juga sakit ke benda. Allah Rabbi. Baru mari nak mayah ajak. Tengok, dia nampak kuasa Tuhan. Telefon kuasa sahabat tolong mayah ajak ni. Artinya sakit sana ni membimbing manusia ke pada kuasa Tuhan. Nampak kuasa Allah Ta'ala pula ada. Mari mayah ajak. Mayah ajak 3 masjid tak cuba mayah ajak. Masjid ada masjid ni. Masjid Cepaka, masjid apa ni surah apa Mahak. Selagi mana tak lupa. Islah. Pak mayah ajak. Siapa seminggu pas mayah ajak tuan-tuan boleh keluar tanpa ubat, tanpa bagi ubat benda-benda. Boleh dalam kata tu tanpa doktor buat apa-apa. Doktor pening doktor bagi lepas sebab sihat lah. Tes suhu okey, semua okey. Dan 4 bulan mula kemudian rebah pula dalam ladang, mati situ. Tak ada orang tengok, tak ada orang nak tolong tengok. Rebah lama mati, wafat. Mana wafat pula. Artinya arwah situ. Artinya apa? Artinya penyakit kita ada masa doktor penimpal lah. Sungguh tuan-tuan, nak penyakit lah ni, pelik-pelik penyakit. Sebab apa penyakit pelik-pelik? Sebab perangai manusia pelik-pelik. Lagi pelik perangai manusia, lagi pelik penyakit Allah Ta'ala bagi. Allah Akbar. Habis.
Jadi kita masuk tajuk kudrat supaya bersepenuh dengan pelajaran kita. Yang kita masuk tajuk baru kudrat tu Ustaz buat pusing yang awal supaya mudah kita untuk memahami sifat kudrat. Ustaz masuk dalam pusingnya kuasa Allah Ta'ala supaya kita tidak ragu-ragu. Baik, yakni sifat kudrat tak lain tak bukan, semua dah orang tahu dah, mempunyai yang luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita panggil kudrat saja, kudrat ni bahasa Arab tetapi telah dimelayukan oleh bahasa Melayu. Oh, tak ada kederak kawan. Kederak dipanggil kederak, pandanya kudrat. Jadi itulah bahasa Arab telah dimelayuiyahkan oleh orang Melayu. Jadi tak pelik lah sekarang ni. Dia sebut kudrat faham dah. Kalau sebut bahasa Arab lain, muttasil mufassir bahasa pelik sebab tidak dimelayui lagi. Contoh zat muttasil, zat mufassir nampak bahasa Arab. Tapi kalau kudrat nampak bahasa Melayu boleh, nampak bahasa Arab pun boleh. Artinya mudah faham bahasa tu. Baik, mengikut makna kudrat ialah Allah Ta'ala itu berkuasa, lawannya lemah. Mustahil Allah Ta'ala tu lemah, memang dia berkuasa. Antara kuasa macam tadilah dia tunjuk kuasa dia melalui ujian-ujian kepada kita sendiri supaya kita rasa macam mana kudratnya Allah Ta'ala. Antaranya tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT, kata Allah Ta'ala, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita perancang macam-macam atas diri kita ni. Kita nak macam-macam atas diri kita ni. Tapi ingat dengan kuasa Allah Ta'ala pun ada nak juga, ada rancang juga, ada sifat berkehendak juga. Maka dia bertembur dengan kita. Antara temburnya kita ke apa? Kita nak senang, tak nak payah, tapi akhirnya mari juga kesusahan. Siapa nak susah? Tak nak susah. Tapi susah tu tetap mari. Bila mari kita tak nak elok, kita tanggung je lah. Siapa yang mari susah tu? Manusia. Dah, Allah Azza wa Jalla. Dan kita nak apa lagi? Nak kesenangan. Dia mari juga kesakitan dan kesesaran. Mari tuan-tuan, tidak ada manusia tak rasa sakit macam mana, kesesaran macam mana. Tak ada orang kata aku tak pernah sakit. Tak ada. Tengok dah Tuhan Maha Kuasa. Dia jadikan kulit kita tu nipis. Apa tu yang nipis? Supaya kita sedar bahawa azab Allah tu pedih. Tuhan boleh buat kita keras macam kulit kura, boleh. Tak ada masalah. Sehingga rimah kekah tak lu. Kenapa kulit kita keras macam kulit kura? Tak pelik rimah kau, ulas, sela kau, gigit kita, tak ada masalah, kita gelak. Boleh buat. Tak sahaja kita buat kulit kita paling nipis sehingga semut seekor ni kecil, semut kita ambil tengok gigi pun tak nampak. Dia gigit kita tuan-tuan, merah-merah, lepas 3-4 hari tak hilang lagi. Kenapa? Sakit tak mari mana sakit tu? Sakit tu rasa, subhanallah tuan-tuan. Kalau seekor semut sakit sebegitu, kalau nak banding api neraka, gigit tang ulah sujatul ukra, Allah Rabbi jaka kalau jekin dalam kubur, subhanallah. Kalau semut sara tu dah sakit. Dan rasa sakit manusia atas dunia tidak ada orang terkecuali. Semua rasa sakit. Yang tak nak sakit pun mesti rasa sakit. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang nak rasa bahagia, nak bahagia sama, tak boleh. Kenapa? Dia mari juga kedukaan dan kependeritaan, mari juga benda tu. Rasa bahagia dah kita laki bini ni, mu suka aku suka pagi-pagi malam-malam berpeluk-peluk tengah hari balas dah. Tak nak balas hanya sebab bas serah saja boleh balas. Ada dulu ustaz kaunseling orang yang bermasalah keluarga, cerita dia suami tolong isteri masuk tomyah. Cerita dia isteri kata abang tolong masuk tomyah abang. Beres. Gak abang baru sekali tu masuk tomyah, dia belajar. Kawan ni relax lah. Bila masuk tomyah macam-macam masuk, cuma tak masuk serah. Tak masuk serah, tomyah tak sedap. Dia marah lelaki dia, bahasa apa masuk serah tak erti nak masuk. Yang bahasa apa tu ayat dia. Bahasa apa serah tak erti nak masuk. Bodoh. Boleh sebutir 2 butir kata, memuja aku tolong. Balah. Siapa cerah? Kes serah batas. Yang main pun. Kes batas serah, kes ada boleh buat siapa cerah. Kenapa? Kes bahasa tak pandai. Bahasa bodoh serau tak kena ubuh. Boleh cukup lah. Jangan main. Walaupun kita nampak benda nak comel dah tolong tu.
nak bahagia dah, tapi tak bahagia juga. Siapa cerah-cerah, kes batas serah. Tu dah. Mudah sangat. Artinya kita tak nak ambil kebahagiaan kita secara apa ni? Secara aku boleh bahagia. Aku boleh bahagia. Maksudnya secara kita nak cari secara kudrat kita. Tak boleh. Kerana ada kudrat Allah Taala situ. Dan seterusnya sebagai yang lain lagi seperti kebahagiaannya, kemuliaannya dan apa sahaja yang kita nak, kadang-kadang boleh sekejap, lepas tu dia hilang pula. Ada artinya sementara-sementara. Sebab tu Tuhan kata dunia ni tipu daya. Dunia ni tipu daya. Kita rasa bahagia dah esok tak bahagia. Kita rasa mulia dah, esok tak mulia. Dah orang sanjung molek-molek ni. Dah 2 hari lepas orang sanjung, 3 hari ni orang kutuk apa-apa. Kutuk sikit je. Tengok pemimpin politik tak. Orang usah bagi contoh sikit je lah. Mayudin sikit ke Mayudin. Dulu panggil apa? Abah panggil pasal apa dapat duit banyak. Abah bagi batuan ni bagi. Mana ada Perdana Menteri panggil Abah? Tak ada. Mayudin je lah. Abah. Silap sikit yang kutuk apa? Tak ada Abah dah. Terus tak jawatan tu. Tengok. Nak melia tuan-tuan. Ingat kekal tak? Dia tak akan kekal. Bila masa bila jatuh. Dah uji. Begitulah keadaannya. Jangan duk bersedap-sedapan, duk goya-goya kaki, duk petik-petik jari atas muka bumi ni. Kita lah tepat ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Tuhan nak tunjuk kuasa dia. Habis. Dan sesungguhnya kudrat Allah Ta'ala tu dapat mengadakan dan dapat mematikan. Allah Ta'ala tu tengok macam mana dia mengada, macam mana dia mematikan. Tuan-tuan, kita sendiri tak tahu bila masa ada. Dengan kuasanya Allah Ta'ala, ada je kita tahu ada masa mana. Allah Rabbi, Tuhan tu maha hebat tuan-tuan. Asal cerita hak lain, hak kita ni Tuhan mengadakan kita tak sedar. Tiba-tiba aku ada. Hebat kuasa Allah. Dan kita dimatikan, tak tahu masa mana mati. Tapi tak mati dan tak tahu mati masa bila. Bila kita mati tu, tengok perjalanan mati lah. Kuasa Allah Ta'ala tu nak tengok, nak rujuk kuasa Allah Ta'ala tu. Sekarang ni mata kita boleh tengok benda-benda dia ada 2 ala dunia. Alam majazi, ala aradi. Sak cerita lepas-lepas. Alam majazi ni tengok ni. Boleh tengok, boleh pegang, boleh rasa, boleh jamuh. Itu majazi. Aradi tak boleh nak jamuh, tak boleh pegang. Apa dia macam roh, malaikat, iblis tak boleh nak pegang, nak rasa-rasa, tak boleh. Itu aradi. Jadi antara 2 benda ni, mata kita dengan kuasa Allah Ta'ala Tuhan boleh buat. Contoh, hari ni kita nampak malaikat ke tak? Mana boleh nampak malaikat di alam lain? Jadi Tuhan boleh buat nampak malaikat. Antaranya, hari ni kita dalam keadaan hidup sukaria, boleh tengok kanan kiri, tengok kanan-kanan. Tiba-tiba satu masa kita boleh tengok malaikat Israel. Tak ada sepadan. Tu tengok macam orang. Walah tak boleh tengok, tapi Tuhan bagi tengok malaikat Israel yang ambil nyawa tu. Itu kuasa Tuhan. Memang tak tahu bila kita boleh tengok malaikat ni. Satu hari kita boleh tengok. Dan satu dalil fakta macam mana kita boleh melihat tanpa mata ketika kita mimpi. Tak boleh minggu lepas. Mimpi tu kan, dia tidak ada sepadan. Mata kita daripada kita tengok kelipak bumbung masa kita sedar, tiba masuk dalam mimpi, kita mimpi jumpa raja, mimpi apa-apa kita mimpi lah. Mata kita tak tengok dengan butir mata. Kita mimpi tengok raja, tengok bini kita, tengok apa dalam mimpi tu bukan dengan butir mata tu. Bukan dengan butir mata juga. Rapat dah butir mata kita tu. Tuan-tuan. Kalau selek pun duit pun tak gelak dah. Oh ni duit juta. Dia tak ada respon. Jelek mata walaupun kanta mata tak rosak, tak nampak juga. Kuasa tu hebat, Allahu Akbar. Dah, cuba selok orang tidur. Selok. Buka pada depan. Tak ada benda-benda. Tuhan, tutup dengan tidur tu pelik dah. Jadi lalu orang tidur nak pergi ke mimpi tu dia ada sekat sepadan, bukan kita gelepak dulu. Nak boleh tengok benda dalam mimpi. Tak, dia sumpah. Sepadan masuk dalam mimpi tidak ada halangan. Allah Rabbi, kuasa Tuhan tidak membebankan kita nak masuk, nak melihat dalam mimpi. Kan biasa nak melihat benda yang gaib ni beban. Kenapa macam-macam nak tengok COVID-19 ni boleh tengok COVID ni, apa ni, virus ni boleh tengok gitu.
Kena susah dulu. Nak cari cara dia, kena teropong dia, payah. Tapi hak tu hak boleh nampak lagi hak malaikat ni. Asal tak nampak tak boleh buka mata. Kantar mata boleh celik dia tengok malaikat Israel. Hebat kuasa Allah. Masa tu bukan tengok saja dah. Dia mari apa kata sebulan bersebulan ya kecek dengan kita tak kerti bahasa Arab, kita faham bahasa Arab masa tu. Bahasa malaikat kita faham apa? Tak pernah jumpa malaikat tapi kita faham bahasa malaikat. Itu bahasa kecek tak kecek Kelantan. Tuan-tuan, dia belum kecek faham dah. Dia kecek bahasa dia. Macam mana bahasa dia? Wallah mana. Yang tahunya kita kerti. Tuan-tuan, dia mari Ustaz Zahari kawan dia tak kecek Kelantan dia. Tuan-tuan, tak kerti kecek Kelantan. Dia ikut bahasa yang mulia. Bahasa Kelantan dengan bahasa malaikat yang lain. Bagaimana? Tunggu kita jumpa. Baru kita tahu bahasa dia macam mana. Ya tapi Tuhan bagi faham. Tuhan bagi boleh melihat, Tuhan bagi faham, tak pelik. Tuan-tuan, tak pelik. Ayat tu boleh faham. Kita panggil dia. Nama ayat ataupun kucing. Tuan-tuan, fakta. Dia kucing. Tapi kita panggil burung dia. Burung. Burung. Agak-agak bagi makanan panggil burung-burung. Agak-agak dia panggil burung kucing tu mari tak? Panggil dia buat kura pun mari kucing tu kalau dah hajar. Walau dia tu kucing. Kenapa dia faham kita panggil? Walaupun dia tak kerti bahasa. Dia mana sekolah kucing bahasa ni? Tuan-tuan. Begitulah kita tak sekolah bahasa malaikat, kita faham bahasa malaikat. Jadi bila kita faham bahasa malaikat, kita boleh melihat malaikat. Masa itulah sipulan dah sampai masamu balik ke kampung asal. Allah Rabbi. Kita masa tu dalam keadaan ketakutan. Jika kita tidak bersedia, jika kita dalam asyi, dalam maksiat, kita amat-amat dalam ketakutan. Kita rasa hidup kita masa tu sekejap. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun dah hidup. Mari malaikat, ya Allah, aku banyak kita buat perkara wajib-wajib. Ya Allah, apa sekejap banyak aku hidup, ya Allah. Berasa sekejap sangat aku hidup. Ulah lama dah pada kita. Allah Rabbi. Kuasa Allah Ta'ala tu memang luar biasa, tuan-tuan. Ia tidak ada pada hak lain. Ia boleh tengok, ia boleh buat mata kita macam-macam. Ia boleh buat kita macam-macam. Tuan-tuan, nak kita kaya, nak kita susah, nak kita benda, boleh buat macam-macam. Jadi kita kena rapat dengan Tuhan, kena rapat dengan Allah Ta'ala, kena panggil semua nama dia supaya kita dipelihara oleh Allah. Tuan-tuan, jangan kita tak sebut nama dia, panggil semua. Macam anak-anak kita yang setahun, 2 tahun, 3 tahun dia tak reti cari makan. Bila tak reti, dia kena sebut semua ayah, mak, nama kita dia sebut semua. Ayah, papa, ibu, umi. Dia sebut sama kerana dia lemah. Kita tahu kita lemah, kita sebut nama, kena sebut sama nama Allah ni. Dan kena tahu Allah Ta'ala telah perwajibkan sebut nama dia. Siapa tak sebut nama dia, neraka terus. Mana? Takbiratul ihram. Sunat ke wajib? Sunat ke wajib? Wajib. Bagi siapa tak sebut nama Tuhan, Allahu Akbar, akan neraka. Sebab tu telah perwajibkan nama dia disebut dalam takbiratul ihram. Dan baru siapanya banyak sebut nama Allah SWT, lagi mulia dia. Allah Rabbi, tuan-tuan. Jangan kita sunyi untuk jangan malah, jangan rasa kita sebut nama Allah Ta'ala macam tidak ada benda. Allah. Ada benda tak benda. Ada main lagu je. Dak. Dok, tuan-tuan, tuan-tuan perasan ke dok? Kita atas muka bumi ni, manusia tak pernah berhenti sebut Tuhan. Sebagaimana di alam mahsyar juga. Alam mahsyar pun Allah, manusia tak pernah berhenti sebut Allah. Atas dunia begitu juga. Tadi maghrib pukul apa? Maghrib pukul 5:05. Sabah. Pukul 5:05 juga ke maghrib? Tak, pukul 5. Pukul 5 lebih maghrib sana sebut dah Allah sana. Habis maghrib sana sini pula Allah. Habis sini ni Thailand berumah pula Allah. Habis sini pergi ke Timur Tengah Allah. Habis sana isyak pula sini. Isyak pula Sabah. Tak pernah berhenti sebut nama Tuhan. Hak manusia tak sebut neraka.
Hak sebut insya-Allah syurga atas muka bumi ni. Aku nak ingat tuan-tuan, nampak dah situ. Belum masuk dalam kubur lagi. Nama Allah disebut dah. Bila masuk sakaratul maut tuan-tuan, malaikat mari, Allah sebut tak berhenti dah. Dan kalau seluruh manusia masuk alam barzah, masa itulah sebut nama Allah banyak pun tak jadi kebenar. Sebesar zarah pun tak ada mulia pun. Tuan-tuan, kita hanya untuk melepas ketakutan saja. Allah. Ni atas muka bumi ni sebut nama Allah dalam keadaan kita tahu Allah tu kuasa. Khususnya orang azan nanti tuan-tuan, yang muazzin ni tolong jangan azan masuk waktu. Tak jadi ustaz besar-besar jangan niat untuk masuk waktu tu kita azan ni. Kita buat style bila rabbah. Bila rabbah azan bukan tanda masuk waktu, dia azan untuk panggil orang sembahyang. Dengan suara yang kuat, lantang. Kenapa pada dia orang tak sembahyang Tuhan marah, Tuhan bakal api neraka. Dia panggil orang sembahyang nak selamat daripada kemurkaan Tuhan. Dia panggil dengan sungguh macam tengok orang nak aksiden tu. Tolong api, tolong, kita pun tolong juga. Tengok rumah terbakar, tolong kita lagi kuat suara pada orang dalam tu. Sia dia. Dia tak ada orang api tak ada gitu. Dia tengok api, dia keluar sungguh api dia sungguh boh ni tu api hok nampak pada bila rabah dia azan dia nampak kemurkaan Allah pada orang tak mari semaya dia tarik Allahu akbar habis sorga niat nak panggil orang semaya bukan mari semaya Allah akbar tu masuk waktu. Kalau cukup masuk waktu tak payah azan tuan. Orang yang ada jam belaka, orang yang ada takwim belaka, orang tahu bila masuk waktu asar, orang tahu masuk maghrib. Setuju tak? Azan tengah niat Allah Maha Kuasa. Dia boleh panggil orang macam mana pun Tuhan boleh panggil dia. Tengok contoh sikit lagi dah hisap. Sebagaimana Allah Taala pesan kepada Nabi Allah Ibrahim, panggil olehmu akan manusia, mari akan pada Kaabah ni. Kata Nabi Ibrahim macam mana dia boleh dengar? Itu kerja aku mau panggil je. Kerja bila begitu juga panggil naknya kerja Tuhan boleh heret orang malas mari sembahyang. Niat tu azan tu penting. Sebab tu azan boleh orang tukar muazzin ni boleh duduk bawah arasy bukan mari Allah akbar. Bukan bela ketu. Itu biar orang malas. Tuan-tuan, biar orang dengar, ya Allah aku lama tak mari surah. Nak lagu tu. Aku kata sakit kemari surah dengan orang azan. Sedih dengan azan. Kenapa? Sungguhnya orang panggil. Allah Rabbina. Itulah sekadar saja sikit sepetas lalu mukadimah kudrat. Moga-moga kita nampak kuasa Allah Taala tu memang luar biasa. Bukan biasa-biasa, memang luar biasa yang kita boleh rasa bila-bila masa. Dalam ujian dia dan dalam nikmat dia. Supaya Allah Taala bimbing kita dalam kasihnya dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik sekadar itu saja. Apa yang tidak kena minta maaf, apa yang kasar bahasa minta maaf tak apa. Moga-moga itulah keterampilan yang boleh kita bawa untuk mendekatkan kita daripada kuliah supaya kita ambil perhatian. Insya-Allah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.